Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syaf Syukri dan ini Awani Borneo. Kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Pakar temui 76 lagi varian Delta di Sarawak. Hantar segera bekalan vaksin ke Sabah, gesa Bong Mokhtar. But not every decision made in Putrajaya is suitable or practical for implementation in Sarawak. Ini fakta yang perlu diberi perhatian penduduk Bumi Kenyalang. 76 lagi kes baru varian Delta dikesan di negeri itu dan kesemua kes itu dikesan dalam pengesanan dan pengawasan berterusan varian tersebut yang menular di Sarawak. Jelas Pengarah Institut Perubatan dan Kesihatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Dr. David Pereira, daripada jumlah itu, 52 kes dikesan di Kuching. Serian 11 kes, Samarahan 3, Seri Aman 5 dan masing-masing 1 di Sibu, Miri dan Betong. Kes-kes berkenaan dikenal pasti dalam sampel-sampel dari Hospital Sentosa, Balai Polis Satok serta beberapa lagi lokasi di Kuching. Perkara berkenaan dijelaskan dalam laporan terbaru yang dikemukakan kepada Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS, Datuk Amar Douglas Ugambas pada Rabu. 13 Julai lalu, Dr. Pereira memaklumkan 16 kes varian Delta dikesan di Kuching setakat 4 Julai 2021. Dengan penambahan terbaru, Sarawak kini merekodkan 93 kes varian Delta setakat ini. Kerajaan pusat diminta menyegerakan penghantaran bekalan vaksin ke Sabah bagi memastikan pemberian vaksin di negeri itu berjalan lancar. Malah pelbagai PPV telah dibuka di negeri itu termasuk program outreach imunisasi COVID-19 di pedalaman dilaksanakan kerajaan negeri. Bagaimanapun, kata Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar, semua usaha dan sasaran vaksinasi sukar dicapai jika bekalan vaksin tidak mencukupi. Berdasarkan data Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV, penerima vaksin bagi dos pertama dan kedua di Sabah sangat rendah berbanding negeri lain. Kata Bong Mokhtar, situasi itu juga dilihat membimbangkan dengan peningkatan kes positif di negeri itu sejak awal minggu ini. Penghantaran segera bekalan vaksin di Sabah ujarnya dapat merapatkan jurang vaksinasi antara negeri-negeri lain. Selain itu, Bong yang juga Menteri Kerja Raya Sabah mahu pihak terlibat supaya mempertimbangkan kaedah walk-in ke PPV berdekatan terutama melibatkan penduduk pedalaman. 21 Julai 2021, hari ini negara mencatatkan 11,985 kes baru. Selangor terus catat angka tertinggi iaitu 5,550 kes, diikuti Kuala Lumpur dengan 1,174 kes. Dan selepas 4 hari berturut-turut catat angka 600 kes, Sabah hari ini menunjukkan penurunan kepada 474 kes hari ini. Sarawak pula merekodkan 261 kes manakala 35 kes dilaporkan di Labuan. Dan ini keputusan JPBN Sarawak yang dimuktamad hari ini. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF Sarawak beri kebenaran kepada semua pusat pemberian vaksin PPV untuk melaksanakan pemberian vaksin secara walk-in. Justru mereka yang belum menerima temu janji vaksinasi dos pertama diminta menghubungi JPBB masing-masing bermula 23 Julai sehingga 5 Ogos 2021. Dan seterusnya, ketiadaan kes positif baru melibatkan kluster di Penjara Kepayan dilihat menyumbangkan kepada penurunan kes di Sabah hari ini iaitu 474 kes. Ia selepas negeri itu mencatatkan lebih 600 kes positif dalam tempoh 4 hari. Bagaimanapun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Masidi Manjun berkata, hanya 8 kes positif baru melibatkan penjara Tawau. 2 kluster baru direkodkan iaitu kluster industri KKIP di Kota Kinabalu dan kluster sawit Long Beluran. Kota Kinabalu catat kes tertinggi dengan 128 kes. 227 kes atau 47.9% dikesan menerusi saringan kontak rapat, 71 kes atau 14.9% daripada saringan bergejala. Selain itu, 55 kes atau 11.6% dilaporkan dari saringan bersasar di kawasan PKPD. Antara lain 429 kes atau 90.5%
merupakan kategori 1 dan 2. Dan yang berikutnya, pelbagai langkah keselamatan diambil oleh pihak penyelaras PPV Universiti Malaysia Sabah dalam memastikan keselamatan para petugas dan penerima vaksin sentiasa terjamin. Menurut pengarah Hospital UMS, Profesor Dr. Helen Benedict Lasimbang, ia penting bagi memastikan kelancaran program vaksinasi di PPV itu. Perkara utama adalah memastikan petugas dan sukarelawan telah menerima 2 dos vaksin COVID-19. Untuk memastikan sukarelawan, memang itu satu yang kami sangat takutlah kalau ada yang positif kan, terpaksa pula ditutup pusat pemberian vaksin ini, sangat menyedihkanlah kan. Jadi kami memastikan semua sukarelawan kita, semua petugas sudah divaksin. Dan nombor satu. Nombor kedua, semua mesti mengikut SOP lah, penjarakan sosial, menggunakan pelitup muka, sentiasa membasuh tangan dan juga memakai face mask lah, pakai pelindung muka juga. Dan selepas itu setiap hari kami buat sanitasi kawasan PPV kami supaya pastikan dia sentiasa selamatlah. Ya. Lebih 12,000 individu divaksin sejak PPV Unimas dibuka pada 14 Jun lalu. Kini mereka merancang untuk meningkatkan lagi kapasiti harian kepada 3,000 penerima sehari bermula minggu hadapan. Penduduk kampung Bokara Sadakan membantah pelaksanaan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di kampung berkenaan. Kata mereka tiada kes positif di kampung itu. Jadi mengapa perlu PKPD dikuatkuasa? Menurut salah seorang penduduk, kes positif direkodkan di kampung air iaitu kampung bersebelahan dengan mereka. Namun mereka pelik apabila kampung mereka turut dikenakan PKPD. Kami seluruh kampung Bokara, kami tidak setuju lockdown untuk PKPD. Pasal kami ini tidak ada bawa penyakit. Kami tidak setuju. Seluruh kampung Bokara yang mana dapat penyakit itu positif di kampung air, saja. Jangan melibatkan kampung Bokara. Seorang lagi penduduk berkata mereka tidak setuju PKPD dikenakan kerana ia akan menyebabkan ramai penduduk hilang pendapatan. Kami tidak setuju PKPD di kampung kami. Sebab apa? Sebab apa? Kami tidak setuju lah. Sebabnya susah kerja kan? Susah kerja, susah mencari pendapatan. Lagi-lagi musim sekarang nih. Lagi-lagi kami semua penduduk kampung Bokara sudah satu hati. Kami tidak setuju kampung kami ada PKPD. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Sabah berkata COVID-19 Datuk Seri Masidi Manjun ketika dihubungi melalui WhatsApp berkata pihaknya akan meneliti semula keputusan PKPD itu. Katanya penelitian akan mengambil kira data lapangan yang diperoleh daripada Pegawai Kesihatan Sadakan. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan Kampung Bokara dan Kampung Air akan dikenakan PKPD bermula 22 Julai sehingga 4 Ogos ini. Pendekatan self-rule Kerajaan Sarawak disifatkan relevan dalam penentuan hala tuju pentadbiran negeri terutama membuat keputusan yang terbaik mengikut acuan sendiri. Ketua Menterinya Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg berkata ia termasuk pengurusan dalam menangani pandemik COVID-19. Dalam usaha kita menangani pandemik yang melanda negeri pada waktu ini, betapa kita menghargai kuasa yang ada pada kita mengikut perlembagaan untuk membuat keputusan yang disesuaikan dengan keadaan di Sarawak agar ianya lebih praktikal dan berkesan. Dalam perutusan Sempena Hari Sarawak 2021, Abang Jo berkata setiap keputusan yang dibuat bukan bermaksud kerajaan negeri tidak menghormati kerajaan. We respect the federal government and decision made at the federal level, but not every decision made in Putrajaya is suitable or practical for implementation in Sarawak.
Sarawak adalah sebuah wilayah yang hampir sama besar dengan tanah Semenanjung dan kadangkala dengan kekangan sumber dan infrastruktur agak sukar untuk pihak berkuasa kita melaksanakan keputusan yang telah dibuat di peringkat persekutuan. Selain itu, Sarawak juga telah mencapai 60% penerima vaksin bagi dos pertama termasuk penduduk di luar bandar. Perkara itu disokong dengan mekanisme vaksinasi yang efektif. Tatkala rakyat Malaysia tidak berpeluang menunaikan ibadah haji tahun ini, lain pula kisah Maulana Hanafi yang merupakan antara 263 jemaah haji Malaysia yang menetap di Arab Saudi dan berpeluang menunaikan ibadah itu. Menerusi perkongsiannya dengan Awani Borneo, Maulana berkata kerajaan Arab Saudi sangat tegas dalam pelaksanaan SOP terutama pematuhan penjarakan fizikal di kemah kediaman jemaah. Anak kelahiran Dalat yang bekerja sebagai jurutera ini sudah menetap di Arab Saudi sejak 2017. Ambil contoh social distancing pun aspek tu di Mina pun kemah tu mun nak dekot haji sebelum sebelum COVID-19 tu sikit kemah boleh menempatkan mungkin dalam 20 ke 30 orang lah, bergantung dengan saiz of the kemah. Kami kelakar dari sudut kemah yang kami pakai kini tu. So kemah yang kami pakai kini tu nya maksimum adalah 8 katil aja. So kini tu nya ada 8 katil, nya between 4 to 8 katil dan in between katil lah ada partition. So ya adalah contoh social distancing tadi ya. Tambahnya pelaksanaan haji semasa musim pandemik menguji kekuatan rohani dan mental. Mereka perlu sentiasa sabar dan mematuhi semua garis panduan COVID-19 agar rukun haji dapat dilaksanakan dengan sempurna. Cabaran yang sudah lalui lebih ke arah physical pun challenges. Dan untuk memberi kita perspektif, ambil contoh dekat Masjidil Haram bila saya mula tawaf. Sidak saya akan dapat menggaranti langsung. Gerakan sidak pun terbatas. Okey, movementnya ada, gerakannya terbatas. So apa impactnya? It's about masa. So bila masanya panjang untuk mula sikit ritual, so tidak ada limited masa untuk berehat, untuk prepare for the next rituals. Tindakan mengurangkan jumlah jemaah merupakan usaha kerajaan Arab Saudi bagi mengulangi kejayaan tahun lalu dengan tiada wabak COVID-19 tercetus sepanjang musim haji. Aktiviti korban di Masjid As-Salam Kampung Contoh Putatan berjalan dengan SOP yang ketat. Tiada pengumpulan beramai-ramai dan tugas melapah juga mengikut SOP ditetapkan. Malah proses agihan daging juga tidak seperti tahun-tahun sebelum ini. Para penerima sudah dikenal pasti dan AJK Masjid akan menghantar kepada mereka. Pengagihan daging lembu ini kami anggarkan anggaran sebanyak 350 untuk agihan daging. Dan proses agian ini dari rumah ke rumah, kami petugas dari rumah ke rumah memberikan. Pembagian daging-daging korban itu kami akan utamakan dulu golongan seperti mana tahu golongan asnaf. Yang terutamanya bagi kami untuk penduduk kampung dulu kami terutamakan. Bagi golongan asnaf yang layak menerima daging korban, mereka akur dengan SOP itu. Walaupun tidak dapat terlibat secara langsung, agihan terus ke rumah itu dilihat langkah yang tepat bagi mengelakkan orang ramai berkumpul di masjid. Okey jugalah. Sebab macam mana juga pun ikut sambut macam tahun yang lalu-lalu tu kan, tapi tidak mengizinkan sebab keadaan begini kan, kita yang penyakit ni. Jadi kita mesti mau mengelak daripada penyakit COVID-19 lah. Kita mesti mau ikut SOP lah. Kalau begini memang baguslah untuk orang mengelak orang dari berbaris dari rumah ke rumah, dari sini berbaris sangat panas lagi. Bila dengan itu sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.